أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. So yang pertama-tamanya dan selama-lamanya suka saya ingatkan, suka saya pesan untuk semua orang yang ada hari ini untuk kita sentiasa bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan rezeki yang Allah bagi kita pada hari ini. Allahumma ya jami' Allah yang maha mengumpulkan. So alhamdulillah kita ada 47 orang, 48 orang yang ada dalam TikTok dan kita ada 16 orang yang dalam Telegram. So thank you so much sebab masih sudi join. Kan sebab hari ni pun dah mula boleh rentas, bukan hari ni lah, sebenarnya dah lama kita boleh rentas negeri kan. Hari ni akan hari yang agak busy dan banyak kereta jugalah untuk kita. Okay, so insyaAllah saya tak ambil masa lama. So untuk sharing, start balik sharing. So supaya tuan-tuan boleh tahu yang sebenarnya kita setiap pukul 11.30 tu memang ada sharing. So tolonglah kan share dulu, share banyak-banyak pada kawan-kawan. Ingatkan balik sebenarnya Sedharma tu masih ada. Kan mungkin 2 minggu tak buat kelas disebabkan ada benda-benda yang saya nak share untuk hari ni lah. Sebab apa tahu? Sebab apabila kita fokus benda yang tak sepatutnya, dia akan efek. Setuju tak dengan saya? Sebab tu hari ni kita nak bercerita tentang fokus. So cuba komen fokus di bahagian chat banyak kali supaya anda dah ready dengan pen dan buku nota. So insyaAllah. Dan apakah yang saya nak sampaikan tentang fokus? Boleh? Alright, let's go. Bismillah. Sebab fokus ni sangat-sangat penting. Sebab fokus ni berkaitan rapat tentang kita sebut sebagai RAS. Kan? RAS. Pernah dengar tak? Orang cerita pasal RAS. Okay. Dan pernah tak orang ataupun pernah dengar apabila kita bercerita tentang fokus, dia sama dengan RAS. Reticular Activating System. Okay. Apabila kita bercerita tentang fokus, dia berkait rapat dengan RAS, Reticular Activating System. So apakah itu Reticular Activating System? Sekejap saya cari dia punya gambar Saya cari dia punya gambar. RAS ni memang ada dalam bahagian otak. Dia antara tulang belakang dengan kita punya otak. Okay. So sekejap saya try untuk keluarkan gambarnya. Kan? So siapa-siapa yang pernah nampak ataupun pernah belajar, tolong komen kan. So insyaAllah lah. Contoh kat sini kan, saya letak gambar dia, library. Tak keluar. Okay, kejap. Bagi saya masa sikit. Reticular ni cantik. Dia memang ada dalam bahagian otak lah, basically. Okay, so otak ini, dia ni adalah kerja dia untuk fokuskan. Kalau nanti kita akan buat aktiviti, so don't worry. Kita akan buat aktiviti supaya tuan-tuan nampak jelas apakah itu. Yes. Tada. Okay. Nampak tak? Ada record ke sir? Ada? So ini adalah Reticular Activating System. So RAS ni dia ada bahagian sini ni. Okay, dia ada bahagian kat bawah sini ni. Belah bawah ni. Faham So apakah tugas RAS ini? Tugas RAS ini dia akan, bahasa mudahnya lah bahasa mudah, apa yang kita fokus, dia akan aktifkan kita punya RAS ini. What we focus, it's expand.
apa yang kita fokus, dia akan makin jelas. Bukan makin jelas lah, dia macam expand tu. Contoh, sekarang dah ready belum? Kalau kita nak buat aktiviti sama-sama. Dah ready belum? Nak buat aktiviti sama-sama, macam mana kita nak test betul tak kekuatan fokus ini? Tuan Puan, boleh? Kalau semua dah ready, kalau nak buat aktiviti sama-sama, tolong komen ready. Nak tengok sikit. Yang dalam Telegram pun ada lebih kurang 16 orang. Terima kasih. Saya nak check dulu ada tak orang yang komen-komen. Alhamdulillah. Okay, good. Alright, ready Okay, so sekarang saya nak minta masing-masing untuk tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okay, so sekarang cuba tengok kiri dan kanan tempat berapa yang kita tengah duduk ke, dalam kereta ke, ataupun tengah duduk kat sofa ke. Tak kisahlah kat mana-mana, tapi sekarang so bila sekarang ni kita dah fokus. Okay, cuba cari benda yang warna biru. Cuba fokus kat benda warna biru. Tak payah pegang, cuma kita just aware kat mana barang-barang yang ada benda warna biru. Dan mungkin ada botol air ke, ada cat dinding ke, ada gambar warna biru ke, kan, ataupun apa saja. Okay, jangan pegang jangan pegang so just realize saja, aware, fokus benda warna biru. Okay, ada okay, so biarkan kat situ. Okay, sekarang boleh tak saya nak minta, okay, tutup mata. Tutup mata. Okay, dah tutup mata. Okay, so sekarang tarik nafas. Hembus. Okay, cuba bayangkan benda yang warna merah. Kat mana benda yang warna merah? Jangan buka mata tutup mata, cuba bayangkan dalam kepala, ada tak benda warna merah yang kita perasan tadi? Sebab tadi sebelum tutup mata, saya suruh cari benda warna biru. Kita tahu ada tudung saji, ada pen, so kita tahu kat dekat mana. Sekarang ni, bila dah tutup mata, saya nak you cari benda warna merah. Okay, so tarik nafas, hembus, dan kiraan 5, 4, 3, 2, 1, habis. Okay, buka mata. Okay, so sekarang cuba cari, buka mata, ada tak sekeliling kita tu benda warna merah? Yang dekat dengan kita, ada ke tak ada? Ada tak ada? Cuba komen. Ada kan? Betul tak? Siapa perasan benda ni macam ni? Padahal ada je tapau warna merah, ada pen warna merah, ada tudung warna merah, kan, ada buku warna merah, kan, kita ada semua, ada je benda warna merah tu. Tapi kenapa kita tak boleh nak bayangkan? Kenapa kita tak boleh nak cari? Kan, sebab apa? Sebab otak kita tengah fokus benda yang warna biru. Setuju? So, itu maksud dia. Apabila kita fokus kat satu perkara tersebut, dia akan expand. Dia akan tunjuk kat mana-mana yang ada biru. Dan makin banyak kita fokus pada biru, makin banyak biru tu akan datang. Makin datang. So bukannya kita tak nampak yang warna merah, cuma kita tak perasan yang warna merah. Faham? Boleh? Sebab tu apabila kita bercerita tentang fokus, tuan-tuan dan puan, dia ada satu cerita. So dapat tak aktiviti ni? So inilah kepentingannya apabila fokus itu, kalau kita fokus pada benda yang betul. Okay, kita fokus pada benda yang betul. So kita nak fokus apa? Contoh yang pertama. Pernah tak dengar cerita tentang mata lalat? Sekejap Okay, mata lalat dengan mata apa satu lagi? Biasanya lalat dengan mata apa? Cuba komen. Mata lalat dengan mata lebah. Pandailah korang. Bagus. Cuba komen. Kalau mata lalat, dia cari apa? Kan, kata mata lalat ni dia cari benda-benda yang mungkin kotor, busuk. Dia cari sampah. Betul
benda kotor, busuk, sampah. Kan? Benda yang tak elok. Okey, bolehlah, kan? Kalau mata lebah ni dia cari apa? Dia cari bunga, dia cari madu, dia cari benda yang wangi, dia cari benda yang cantik-cantik. Setuju? Boleh? 19 orang yang Telegram, 66 orang yang berada di TikTok ni setuju tak dengan saya? Betul? Adakah kalau kita fikir-fikirkan balik, okey ini kita dia pandang dari segi mata lebah, mata lalat. Tapi kalau kita duk fikir sekali lagi, salah ke kalau mata lalat ni ataupun lalat ni cari benda yang kotor? Salah ke? Saya nak tanya. Kenapa kalau lalat cari benda busuk, benda sampah, benda tak elok, benda kotor ni tak elok? Sebab apa? Sebab kita punya common sense. Kita kata mungkin bagi kita, common sense itu kalau yang sampah, benda-benda yang dah busuk, yang dah basi, itu adalah benda-benda yang tak elok. Tapi kalau common sense untuk si lalat, itu adalah benda yang paling nikmat dan paling bahagia untuk dia. Kau nampak tak? Dalam satu benda, saya nak tuan faham satu term ni, bercerita tentang common sense. Pernah tak kalau kita dapat satu team kan ataupun tempat kerja kita, common sense lah. Kan takkanlah buat perkara macam ni pun kau tak reti. Common sense lah. Kan takkanlah dengan anak-anak pun nak kena cakap macam tu. Common sense lah. Kan takkan kat kedai makan pun nak kena tegur dulu ataupun tak tengok-tengok orang lain pun nak duduk juga. Faham tak maksud saya? Pernah tak dengar ayat macam tu? Pernah tak dengar statement yang macam tu? Cuba komen. Dan kita bercerita tentang common sense. Common sense ini dia akan jadi common sense apabila kita percaya dan kita experience tersebut. Dan kita pernah lalui. So itu adalah common sense kita. Tapi kalau orang lain tak pernah percaya benda tu, orang lain tak pernah melalui situasi tersebut, so kita tak boleh marah dia kalau dia katakan, lah aku kerja memang angkat sampah. So, takkanlah aku buat benda-benda yang tak elok. Faham tak maksud saya? Okay? Faham So ingat tuan-tuan dan puan, common sense ini tak semestinya semua orang ada common sense yang sama. So kalau kita nak menegakkan common sense kita, you kena share dulu apakah common sense yang you pegang. Faham So sebab tu kadang-kadang you kena alert. Kita ni kalau dengan anak team kita ni, kita selalu cakap, kan, awak sebagai anak team kenalah cari leader. Tapi dia tak pernah pun kerja dengan leader sebelum-sebelum ni. Dia pun tak pernah buat kerja sama-sama. And ini first time dia nak berniaga. So kalau tiba-tiba nak disuruhkan macam-macam, dia pun tak boleh lah nak buat. Faham So kat sini ada dua perkara yang saya nak share. Yang pertama adalah apabila kita fokuslah itu seperti mata lebah. So kalau mata lebah ni dia, apakah yang kita nak fokuskan? Dia ada dua benda lah. Yang pertama, dan kita nak fokus kepada solusi, kan, atau problem. Yang pertama. Okay. Yang kedua, kita nak fokus pada proses atau rejection. Faham? Okay. Solution ataupun problem, proses ataupun rejection. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan tengok balik. Tengok balik kan kat mana fokus kita. Dan kat mana fokus kita. Alhamdulillah. Topik yang sangat kena dengan masalah yang dihadapi. Wow. Saya tak tahulah kenapa saya pilih pasal fokus, sebab saya sedang hadapi benda yang sama. Kan sebab waktu 2 minggu kebelakangan ini kan kami yalah demam, stok sampai 2 kali. Kan. So walaupun dia punya feedback tu negatif, so tapi anak-anak kami tak boleh hantar ke nursery kan. So terpaksa bawa. So saya punya fokus itu lebih kepada macam, alamak, anak-anak ada ni macam mana nak buat kerja. So saya sendiri, fokus saya tu jadi lari. Faham tak?
saya sendiri fokus saya jadi lari. So, saya tak fokus kepada saya nak buat sharing, saya nak beri manfaat, saya tak nak buat live. So, bila saya punya fokus pun dah tak fokus pada nak sharing, so 2 minggu saya cloud. 2 minggu saya cloud. So, alhamdulillah hari ni saya nak break the pattern. Saya kena buat sesuatu yang berbeza. So, nak tak nak, tajuk yang saya bawa adalah tajuk mengenai diri saya. Dan mungkin ramai juga yang faham dan mungkin mengalami benda yang ada sekarang ni. Yelah, bayangkanlah hari ni dah berapa bulan. Kan 15 Oktober tuan-tuan, dah setengah. Saya dah bazir hampir 15 hari. Kan 15 hari saya duk delay, bertangguh dengan memberi alasan anak tak sihat. Kan, tak boleh nak buat. Padahal itu adalah isu fokus je. Itulah isu fokus. So kalau kita fokus, insya-Allah kan Allah akan mudahkan urusan kita. Allah akan tunjukkan jalan yang kita suka, jalan yang mudah untuk kita, jalan yang terbaik untuk kita dan jalan yang Allah redha. Cuma apabila kita ni fokus kita lari, so saya tak boleh marah lah kalau live saya bawah 100. Kan, kalau sales saya tu tidak seperti biasa, tak fokus saya. Tapi apa yang saya buat adalah saya create awareness. Okay, saya create awareness. So, awareness tu maksudnya apa? Saya kena sedar diri balik. Faham? Cuba komen awareness di bahagian chat masing-masing. So, bila kita dah tahu fokus kita ni lari, kita dah tahu fokus kita ni, aku dah tak boleh stay macam ni. Kan, aku tak boleh lama-lama macam ni. So, kita kena create awareness balik. Okay, so kita kena create awareness untuk diri kita dulu. Sebab apa? Simple. Apa yang terjadi dalam hidup kita, kita ni yang di tengah-tengah. Kita yang create environment. Kan, kita yang create environment. Kita yang cari circle. Kan, kita yang cari produk. Kan, kita yang buat marketing. Betul tak? Kalau marketing kita tu marketing sampah, yang buat marketing sampah tu siapa? Diri kita juga. Kenapa kita buat marketing sampah? Sebab apa? Sebab kita dah desperate nak dapatkan hasil. Yelah, bila kita dah terlambat, dah 15 hari bulan, sale pun tak seperti biasa, you dah mula cari benda-benda yang apa yang nak cepatkan. Tapi you kena faham tuan-tuan satu benda. There is no shortcut. Okay, there is no shortcut. Tak ada shortcut dalam hidup. Kan? So, we need to enjoy the process. Proses tu penting. Enjoy the process. So, sekarang, ni saya just bercerita balik dari segi saya. So, saya sekarang dah nampak apa nak kena buat. Kan? Macam mana saya nak kena buat comeback balik. Kan 3 minggu kan saya tak buat sharing kan. So 3 minggu tu impactnya besar tau bagi saya. Walaupun mungkin tuan-tuan rasa macam saya ni rasa macam okey lah, macam tak sharing benda free kan. Nak share sangat saya. Tapi sebenarnya kalau 3 minggu itu kalau saya share setiap hari 1 jam, hampir berapa jam yang saya terlepas untuk buat sharing. Dan kadang-kadang bila berapa ramai yang orang akan join ataupun nak belajar lagi, betul tak dengan saya. So saya fikir satu je. Apabila kita ajar orang pasal sales, dan orang tu amalkan apa yang kita ajar, sebab dia dapat hasil daripada ilmu yang saya ajar itu, menjadikan sales saya pun makin naik. Faham So apa-apa pun orang, kita lah sebagai seorang manusia ni, kita dulu yang kena perbaiki diri kita. Sebab dalam agama kita pun ada sebut kan, tiada siapa yang boleh ubah umat tu melainkan diri sendiri. Faham So hari ni saya nak share dengan tuan-tuan adalah dengan fokus. Fokus kita tu ke mana? Adakah kita fokus kepada solution ataupun problem? Saya bagi contoh So contohlah sekarang view rendah. Okay, sekarang view kita rendah. Setuju tak dengan saya? Ramai tak yang rasa di TikTok sekarang view-nya sangat rendah? Kan? So itu adalah
Problem. Problem. So kalau kita tak buat apa-apa, kita hanya akan buat benda view makin rendah, makin rendah, makin rendah, makin rendah dan makin rendah. So solutionnya apa? So solutionnya adalah, okay, kita kena first cari root cause-nya dulu. Kita cari root cause-nya dulu. Root cause-nya apa? Root cause-nya adalah akar sebab kenapa view kita rendah. Okay, root cause-nya kenapa view kita ni rendah. Contohlah orang dok cerita pasal algorithm. Okay, algorithm. Betul Algoritma. Sorry lah kalau salah je kan. Algoritma ataupun content ataupun reach ataupun engagement. Okay, so kita senaraikan. Okay, kita senaraikan algorithm. Okay, algorithm. So kita senaraikan. Apa? Waktu-waktu sekarang ni kita brainstorm. Apakah penyebab view rendah? Okay, engagement. Dan sekarang mungkin disebabkan kita melanggar CG secara tak sengaja. Okay, kita melanggar community guidelines secara tak sengaja. Sebab tu benda-benda macam ni kita kena sedar. Kan, saya hari-hari cuba cari salah saya kenapa view rendah dan comeback balik. Okay, sebab tu kadang-kadang apabila kita bercerita tentang fokus Hani Caca, kan, apabila kita fokus pada Hani, kita jangan cari tentang salah kita. Dan kita kalau boleh, kita nak cari apa yang kita boleh buat lebih baik. Kan, apa yang kita nak buat lebih baik. Kalau kita dok cari salah, nampak tak kalau kita fokus kat salah, makin banyak salah yang kita jumpa. Makin banyak salah yang kita jumpa, semangat tak nak buat kerja. Dok semangat lah. Tak semangat lah. Sebab apa? Alah, kalau aku buat lebih-lebih pun tetap salah juga. So nak kena buat apa? Kan? So kita ni sebab apa? Fokus yang pertama tu. Kan? Macam mana kita nak cari apa yang kita boleh buat lebih baik daripada itu? Sebelum kita nak cari apa yang kita boleh buat lebih daripada itu, kita kena sedar dulu lah. Kan? Kita kena sedar dulu. Kan? Kita cuba, kita bedah, kita tengok kita punya video tu. Okay, contohlah kita compare dengan sekarang kan, cuba cari satu account yang lebih kurang niche dengan kita. Yang maksudnya konten-kontennya itu lebih kurang sama dengan kita. Contoh macam saya, kalau saya ajar pasal business, saya cerita pasal berniaga, saya cerita pasal sales, saya cari akaun-akaun yang sama macam saya juga. Mungkin macam apa yang ajar pasal sales, tak ramai rupanya. Tapi saya ambil luar negara lah kan. Contoh saya tu macam Gary V ke, ataupun daripada akaun-akaun Indonesia ke. Itulah. So kita try to compare. Okay, so sekarang akaun dia 100,000 views. 100,000 views. Okay, intro dia macam mana? Content dia apa? Editing dia macam mana? Quality dia macam mana? So sebelum kita nak cari apa yang kita boleh lebih baik, sekarang standard kita sama tak? Faham tak maksud saya? Jangan cerita pasal konten lagi. Cerita pasal standard yang high engagement punya video dengan kita punya standard video kita sekarang ni sama level ke tidak? Kau nampak tak? So kat situ je kita akan nampak apa yang kita boleh tambah baik. Lah, kamera dia lawa, lighting dia lawa, background dia macam ni. Settle. Betul tak? Kita janganlah kita compare. Contoh kita nak jadi lebih baik, tapi kalau jadi lebih baik itu tidak mengikut standard industri, buat apa? Awak tetap ke belakang juga. Faham tak kat sini? So kita tengok kita punya akaun-akaun kita, kawan-kawan kita yang lain. Janganlah tengok kawan-kawan kita lain yang betul-betul top lah, top 5. Kalau kita bandingkan kita dengan kawan-kawan, awak akan cuma menyedapkan hati. Alah, tak apalah, kawan tu pun viewnya 1,000 juga. Tak payahlah awak lebih-lebih, memang macam tu kot. So fokus awak, awak hanya buat dapat 1,000 views. So you akan buat konten-konten, editing yang memang 1,000 views. Faham tak? Buat fokus you kat situ. Tapi bila fokus you tu nak menjadi standard, contohlah kita memang kena cari yang mungkin yang sama niche dengan kita, yang cara kita suka cara dia bercakap. Betul tak? Kita suka cari dia punya editing.
So siapa-siapa yang suka transition ke mungkin boleh cari, siapa nama Mawar, lupalah kan, Mawar ke, cara dia editing, buat loop ke kan, so macam-macam kat situ. So kita kena at least sama level dengan dia. So bila kita tu macam mana nak buat macam ni? Barulah kita akan tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. So bila dah sampai tahap macam tu, dah sama level, insya-Allah lah kan, barulah kita boleh compare apple to apple. Sekarang kita ni belum level apple, kita makin oren. Kita masih lagi mungkin, anggur lagi. So bila kita compare, dia tak kena. Kan, kita tak boleh lah compare, kita darjah 1, kita compare orang universiti. Kan, universiti tu pula walaupun umur yang sama tapi dia di universiti, so tak boleh. Faham so cari root cause dia dulu. Kenapa? Why? Makin banyak kita sedar, insya-Allah. Kan, makin banyak kita sedar, makin banyak kita akan tahu, oh banyak lagi aku tak tahu ni. So you akan fokus kepada solution. Ingat tuan-puan, kita ni bukan hanya sekadar kita nak settlekan simptom. Contoh macam demam, kita sakit kepala. Kita ingat kalau sakit kepala mesti inilah kena makan Panadol lah apa. Rupanya kadang-kadang mungkin kita sakit kepala sebab apa? Mungkin ada urat yang tersangkut kat sini. Kan kita dah lama tak bersukan. Kita dah lama tu, so dia buatkan kepala kita ni jadi benak. Jadi ada fog. Kan, padahal tinggal berbasikal, dia tinggal jalan ataupun just keluar ambil udara, bangun, alhamdulillah settle dah. Tapi disebabkan fokus kita itu, kita tidak mahu tahu sebab apa. Itu adalah ego sendirilah. Ada 44 sebab sakit kepala. Terima kasih Puan Farhana. 40 sebab. Dah cuba belum 44 sebab itu? Belum kan? So, you tak bolehlah nak katakan ni semua sakit kepala saja. Faham? So, nampak tak? Cerita hari ni cerita tentang fokus. Reticular activating system. So reticular activating system ini dia adalah dalam neuroscience. Memang ada kajian bercerita tentang ini. Berkait rapat lah dengan serotonin, dengan dopamin, macam-macam. Sebab apa? Apa yang kita start fikir kat sini is attract. Macam law of attraction, the power of visualization. Sebut susah kan? Visualization, dream board, vision board. Sebab tu kadang-kadang kita ni kalau boleh macam mana kita nak aktifkan selalu ras kita ni ataupun fokus kita ni tidak pernah lari. Perempuan, ada handphone tak? Ada handphone tak? Ada handphone tak kat sini? Saya nak bagi tips lah. Macam mana you boleh control awak punya fokus dan sentiasa insya-Allah lah kita ni macam kuda lah kan yang pakai snap mata tu, jalan je terus. Ada handphone? Ada handphone? Cuma kali ni saya nak ajar you guys macam mana nak upgrade you punya fokus. Sebab apa tak? Sebab handphone satu kita tak pernah tinggal. Setuju tak? Kan? Kita tak pernah tinggal handphone kita. So siapa-siapa yang ada handphone, boleh tak mulai daripada hari ni, kan kita pakai casing kan? Kita pakai casing kan? Casing tu kita pakai yang ni, yang transparent. Dan tahu tak kat belakang ni kita nak letak apa? Cuba check kat belakang casing masing-masing letak apa. Kalau saya recommend, ada orang dia letak duit RM10 kan, ada orang dia letak, kalau saya kan, saya nak cadangkan siapa-siapa memang buat sale, hari-hari buat retail, kita letak gambar slip bank. Letak ataupun bukan letak gambar, memang kita letak slip bank. Letak slip bank kat belakang handphone ni kan, supaya apa tau, 24 jam kita dapat slip bank. Kalau boleh letaklah slip bank amountnya besar. Contoh kita akan ada 3 package kan, kita ada package basic, kita ada package hot selling, kita ada package premium, betul tak? So kita ambil lah orang yang beli, dapatkan produk kita tu dengan package premium, kita print dia punya slip bank tersebut dan kita letak kat belakang ni. Setiap hari kita tengok. So benda tu akan jadi kita punya fokus, dan bila fokus itu selalu diingatkan, selalu selalu di macam di nurture, di seed
Kan deciding, ingat okey ada sleep bank, sleep bank, sleep bank, sleep bank, sleep bank, sleep bank, sleep bank. InsyaAllah lah. Macam maknanya macam nak naikkan semangat je rasa. Bagi saya dia bukan hanya sekadar semangat. Kita hanya sekadar kalau boleh kita nak selalu ingat je. Ingat, 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 ingat. Lama-lama insyaAllah lah benda yang kita fokus itu dia expand. So sekarang ni secara tak sengaja kita sedang melatih mata kita itu untuk cari benda yang kita nak menggunakan teknik mata lebah. Handphone tak pernah tinggal. Ingat untuk lagi buat sale ke? Sleep bank ingat untuk lagi buat sale ke sir? Sebab tu sekarang ni kenapa kita letak sleep bank kat belakang tu, setiap customer yang datang, kita dah set dalam kepala, customer tu akan bagi kita amount yang sama seperti sleep bank yang kita tengok tu. Saya selalu letak duit dan JNT punya tracking number. Sebab tu kadang-kadang kalau kita asyik tengok tracking number je, takut-takutnya kita duk beli barang. Sebab tu lah sleep bank tracking number je yang kita nampak. Itu yang dia akan tarik. Boleh explain balik tak mata lebah tu sir? Boleh. Bad Vibe 98S. So mata lebah itu, apa yang saya share tentang mata lebah dan mata lalat ini, yang pertama adalah kalau kita menggunakan pandangan seperti mata lebah ni kita tahu kan dia suka bunga, dia suka madu, so benda yang baik-baik. Benda yang baik. So kalau mata lalat ni pula, mata lalat ini adalah benda yang tak elok lah, sebab memang common sense mata lalat ini memang cari benda-benda yang tak elok. Betul tak? So dia akan cari benda yang kotor, busuk dan benda-benda yang mungkin bagi kita sebagai seorang manusia benda tu adalah sangat-sangat tak best. Tapi ingat kat sini kita belajar satu benda lagi, mata lalat dan mata lebah, dan itu memang tugas lalat. Kan bayangkanlah kalau lalat ni suka madu, suka bunga, terjadinya madu lalat, ada orang nak beli tak? Tiba-tiba kan lalat kan, aku penat nak cari benda kotor je, orang asyik marah aku je, aku nak buat benda lain lah. Dan aku nak cari bunga, nak buat madu. Keluarlah madu lalat. Kan madu lalat, bunga tai ayam. Kau kan ada yang nak tak? Siapa pun tak nak. Sebab tu Allah tu dah buatkan dia punya job scope dia memang dah terbaik dah. Sebab tu kadang-kadang masing-masing ada tugas masing-masing. So tugas kita adalah janganlah kita ni terlalu nak menegakkan, nak buat pastikan kita ni rasa betul sampai kita menindakkan hak orang lain. Itu saja. Cari jumlah besar ya sir. Print sale ke total sale? Janganlah sampai nak jadi print sale. Jadi satu sleep bank untuk satu customer sudahlah. Itu saja. Kalau restock produk jumlah paling tinggi sir, kalau kita restock, maksudnya kalau jumlah yang kita restock itu, kalau kita fokus kat situ, maksudnya duit keluar kan. So bila kita ni fokus pada duit keluar, dia otak ni dia akan cari cara macam mana nak lebih banyak lagi duit keluar. So kalau boleh carilah gambar-gambar yang menandakan duit tu masuk. So slip transfer ke, kan masuk ke akaun kita, jangan ke akaun orang lain. Itu beza dia. Sebab tu kadang-kadang nak latih fokus ni pula, jangan asal boleh. Sebab apa yang kita fokus, takutnya dia benda lain. Kita ingat macam kita fokus pasal duit. Tapi duit yang kita fokus adalah duit keluar. So makin banyaklah duit keluar. Faham Kan makin banyaklah duit keluar. So sekarang kita fokus duit masuk. InsyaAllah. Makin banyaklah cara-cara dan sumber-sumber yang menyebabkan duit kita ni masuk. Head tak ni? Alhamdulillah. So tajuk hari ni simple je. Cerita pasal fokus. So saya harap sharing 30 minit yang saya share tadi kan memberi satu aha moment lah untuk semua orang yang ada hari ni. Walaupun mungkin dah lama sangat saya tak buat sharing. So kita start dengan sharing-sharing yang simple-simple, yang mudah-mudah supaya kita dapat vibe balik and kita ikut balik. Sebab bukan apalah, saya faham mungkin nak tiba-tiba nak setting balik, nak jumpa balik, nak belajar balik pukul 11.30, yelah dah lama tak buat, tiba-tiba ada balik, mungkin orang tak ingat kan. So insyaAllah. Alright. So 67 orang hari ni, jika anda betul-betul nak belajar in detail kan, ataupun betul-betul rasa-rasa macam
Nak lagi. Boleh tak nak SS? Boleh. Record ada Azhar. Nanti saya akan share link ke link ke YouTube. Okay. Right, nanti siapa-siapa yang rasa-rasa nak belajar lagi, jangan lupa pergi ke bio saya. Okay, pergi ke bio saya. Bio kat situ ada link Telegram. So insyaAllah, dan kat situ pun nanti akan ada registration dan pendaftaran untuk kelas ke bulan November. Okay. So siapa-siapa yang ada team nak masuk, nak join kelas November, PM saya secara personal dan saya akan bagi tahu cara nak buat macam mana, nak daftar macam mana. Dan insyaAllah lah, setiap pendaftaran Tuan dan Puan akan menyumbang sedikit jugalah kepada apa yang saya buatkan sekarang ni. So insyaAllah, semoga apa yang kita buat hari ni dan apa yang kita belajar hari ni Allah redai. Dan yang paling penting adalah walaupun hari ni dah 15 hari bulan, bagi saya it's never too late. Okay? Faham Alright. So itu saja. Ada apa-apa soalan tak sebelum tu? Semua okey ke? Ada apa-apa soalan nak tanya? Saya dah dapat balik invest saya dekat Cluster. Alhamdulillah. Terbaiklah. Good job. So Hani, kalau awak dah dapat investment awak balik, apa kata share dengan kawan-kawan pula. Share balik dengan kawan-kawan. Okay? Halin ni Aziz, kejap sangat. Oh loh, mana ada kejap sangat. 40 minit juga dah. Okay sir, just blur sikit. Blur sikit maksudnya gambar saya ni blur ke? Mungkin sebab dia besar kot. Tak apa, nanti saya hari-hari buat live sharing ilmu terbaik lah. Bagus. Good. So doakan saya pun saya boleh konsisten balik buat kelas, buat sharing balik. Dan saya nak buat tajuk-tajuk lebih kepada untuk development lah. Kan, people development. So macam mana kita nak utilize ataupun kita nak explore kekuatan diri kita ni. Okay. Alright, so 71 orang yang ada hari ni. So jika anda rasa sesi hari ni something membukakan minda dan hati Tuan dan Puan, screenshot lah dan buatlah you punya output balik and you punya share learning point dan boleh tag saya kat IG ke kat mana-mana ke. Alright. Okay, so terima kasih semua orang. Nanti klik kat mana untuk join bulan 11. Nanti saya akan bagi link Azhar. Saya akan share link. Nanti kita akan terus daftar lah. Boleh Alright. So insyaAllah nanti saya doakan 72 orang yang ada di TikTok dan 22 orang yang ada dekat Telegram. So kalau anda dah daftar untuk kelas King of TikTok sebelum ni dan rasa-rasa nak repeat sekali lagi, let's go. Sebab sentiasa saya sendiri pun akan bawa tajuk-tajuk yang berbeza lah setiap kali kelas ni. Okay. Alright. Itu saja daripada saya. Saya Sudharma, your favourite closing specialist. Share link nanti kat mana? Share link, pergi ke bio saya dulu, pergi ke Telegram. Okay, pergi bio saya dulu, pergi kat Telegram. Alright, so dekat Telegram tu nanti ada link-link untuk daftar untuk kelas November, untuk dapatkan ebook. So insyaAllah lah. Okay, alright. So ada apa-apa lagi tak nak share? Tak ada. So siapa-siapa nanti tolong standby juga dalam grup Telegram. InsyaAllah Ahad malam kita akan ada kelas. Kita akan buat kelas kat Zoom. Okay, Ahad malam kita akan buat kelas kat Zoom. InsyaAllah doakan Alright, so itu saja. Tak ada apa-apa lagi. Hari ini kita semua berkawan di atas muka bumi ni. Sampai satu masa nanti insyaAllah kita akan berjiran di syurga nanti. So jangan lupa senyum. Jangan lupa bahagia. Chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye-bye. Okay, so nanti jangan lupa minta link untuk join kelas November. So ajak team, jangan pergi seorang-seorang. Sebab apa? Sebab rugi sangatlah kalau pergi seorang-seorang. Okay? Right, so Assalamualaikum. Bye.